Baik, dan 97 diteruskan laporan lintas langsung dari Sabah. Muhammad Dia Sahlan telah bersedia di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Baik, terima kasih Kamal Firman Shah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua peringkat pimpinan termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dinasihati untuk menghindari kegiatan rasuah, sebaliknya memainkan peranan secara telus bagi mengelak kekirisan dalam usaha membangunkan ekonomi negeri. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal menegaskan JLC diamanahkan menjadi satu landasan dan berperanan secara aktif dalam merealisasi ekonomi serta peluang pekerjaan dan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Kita harus belajar untuk supaya jangan berlaku JLC seperti SLDB, Yayasan Sabah, Sawit Kinabalu yang ada di peringkat negeri Sabah dilahirkan dengan tujuan tertentu. Yang kadang-kadang kita lahirkan mereka seperti Yayasan Sabah ialah untuk membangun, bukan hanya dari segi pendidikan, membantu dari segi kesihatan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Forum Sabah Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC di Kota Kinabalu. Datuk Shafie juga mahu semua GLC mengamalkan nilai-nilai pengurusan pentadbiran yang telus dalam menjana ekonomi negeri dan negara, lebih-lebih lagi ketika menghadapi keadaan ekonomi dunia yang semakin mencabar. Mengenai perancangan untuk memperkecilkan skala GLC, Datuk Shafie berkata terdapat beberapa GLC yang tidak proaktif kemungkinan akan ditutup. Bagaimanapun sekiranya kerajaan berbuat demikian, kaki tangan GLC yang terjejas akan diserapkan ke dalam agensi lain. Ia bagi membolehkan GLC terlibat memainkan peranan yang lebih berkualiti. Program Karnival Kejaya Jabatan Tenaga Kerja JTK, usaha berterusan kerajaan membantu golongan pencari kerja khususnya belia mendapatkan pekerjaan dengan harapan membantu merubah kehidupan keluarga sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Program itu juga selaras hala tuju Malaysia baharu yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran dan berdaya saing dalam memenuhi pasaran kerja khusus dalam bidang perindustrian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jawajan Sambakung berkata program berkenaan juga dapat mengoptimumkan penggunaan sumber manusia selain membantu majikan mendapatkan tenaga kerja berkelayakan dan bersesuaian bagi keperluan industri mereka. So, bila menuju ke sebuah negeri perindustrian, kita nak tarik ramai pelabur, industri yang kita nak buat ini memerlukan pekerja yang ada kemahiran. Itu yang kita tekankan, wujudnya kementerian ini, kita akan perbanyakkan sekolah-sekolah teknikal. Datuk Jawajan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri ditemui pemberita selepas merasmikan program Karnival Pekerjaan peringkat daerah Kota Kinabalu. Program kali kelima anjuran JTK Sabah ini menyediakan lebih 1,000 peluang pekerjaan dengan pelibatan 40 majikan dan 2 penyedia latihan yang akan menjelajah ke seluruh Sabah menerusi program Kembara Kerjaya ke pedalaman bawah, seterusnya ke pantai timur Sabah dan berakhir di Sandakan pada 30 Mac ini. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Kota Belud menerima sumbangan tahunan sentuhan kasih berjumlah RM10,000 bertujuan membantu persatuan itu melaksanakan pelbagai aktiviti dan program untuk manfaat para ahli PVATM. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Ewan Benedict selepas mesyuarat agung tahunan ke-37 Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia VVATM Cawangan Kota Belud di Dewan Komuniti Kampung Pompod Kota Belud. Berucap dalam majlis ini, beliau melahirkan penghargaan terhadap jasa pengorbanan dan sumbangan ahli-ahli VVATM semasa berkhidmat mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Datuk Ewan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian turut menyeru anggota VVATM merebut peluang dalam perniagaan termasuk perusahaan burung walit dan madu kelulut untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka. Jelasnya kementerian boleh membantu mengembangkan perniagaan dari segi pemberian peralatan kepada para pengusaha yang telah memulakan perniagaan. Sabah dipilih menjadi salah satu daripada 5 lokasi persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang dihoskan Malaysia tahun depan. 4 lokasi lain yang terpilih ialah Langkawi, Kuala Lumpur, Melaka dan Pulau Pinang. Ketua Logistik APEC 2020 Suraya K.A. Rahman berkata kira-kira 1,200 delegasi dari 21 buah negara akan menyertai persidangan itu yang dijadual berlangsung dari 1 hingga 15 September 2020. Beliau berharap Sabah memanfaatkan persidangan itu terutama dari segi peluang perdagangan dan mempromosikan destinasi pelancongan di negeri ini.
Surai berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri PPNS, Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, Surai berkata Ketua Menteri menyambut baik pemilihan Sabah sebagai lokasi mesyuarat IPEC 2020 dan akan memberi sokongan penuh kepada pihak urus setia dalam menjayakan persidangan bertaraf dunia itu. Kejayaan Polis Sabah menyelesaikan kira-kira 46.83% kes jenayah dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini menjadikan Sabah menduduki tempat ke-8 bagi penyelesaian kes jenayah di seluruh negara. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata dalam tempoh Januari hingga 24 Mac sebanyak 993 kes jenayah direkodkan melibatkan jenayah harta benda dan kekerasan. Menurut Datuk Zaini, peningkatan rondaan dan penguatkuasaan pihak polis terhadap kes-kes jenayah di negeri ini turut mendorong kepada kejayaan berkenaan. Penyumbang kepada kejayaan yang peningkatan kejayaan ini adalah tindakan berterusan daripada pihak JSJN yang melipat gandakan, mengoperasikan dan seterusnya berjaya meningkatkan tangkapan dan juga serbuan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri perbarisan sempena peringatan Hari Polis ke-212 tahun di Ibu Pejabat Polis Kepayan IPK Sabah. Sementara itu, katanya sehingga Februari ini, Polis Sabah juga mencatat kejayaan dalam operasi membenteras kegiatan perjudian di negeri ini. Dalam tempoh berkenaan, 161 serbuan dibuat dengan tangkapan seramai 299 orang, turut dirampas 45 buah komputer dan wang tunai berjumlah RM151,508. Dalam majlis ini, seramai 35 anggota PDRM dan 3 orang awam menerima sijil penghargaan, turut diadakan deklamasi sajak serta persembahan khas oleh unit khas IPK Sabah. Politeknik Kota Kinabalu mencatat peningkatan 1.5% kadar kebolehpasaran graduan pada 2018 iaitu 95% berbanding 93.5% pada tahun sebelumnya dengan puratan nilaian 3.50 ke atas dalam bidang akademik. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin berkata pencapaian tersebut membuktikan Politeknik Kota Kinabalu berjaya melahirkan graduan berkemahiran tinggi seiring keperluan industri masa kini. Tun Dr. Haji Johar berkata tenaga pekerja berkemahiran tinggi dilihat sebagai sumber penting dalam menjamin pertumbuhan industri yang lebih mampan dan membangunkan sebuah negara. Sehubungan itu, para graduan perlu kreatif dan berfikir di luar kotak dengan menjadi job creator dan bukan hanya tertumpu kepada aktiviti mencari kerja. Graduan juga tidak terlalu bersikap memilih pekerjaan, sebaliknya sentiasa berusaha mencipta dan mempunyai nilai tambah yang diperlukan pihak majikan. Yang di-Pertuan Negeri berucap sempena Istiadat Convocation kali ke-23 Politeknik Kota Kinabalu di Ibu Negeri. Seramai 1,321 graduan bagi sesi Disember 2017 dan Jun 2018 menerima sijil dan diploma dalam majlis ini. 115 daripadanya dianugerahkan pingat Ketua Jabatan kerana mencapai himpunan Puratannilaian Mata HPNM 3.50 dan ke atas. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Pengarah Politeknik Kota Kinabalu Teknologis TS Zainab Othman berkata, sejak ditubuhkan pada Mac 1996, Politeknik Kota Kinabalu telah melahirkan 23,988 graduan dalam pelbagai bidang. Beliau berkata sehingga kini Politeknik berkenaan juga telah menjalin kerjasama strategik bersama 116 industri tempatan dan antarabangsa dalam pelbagai sektor. Sabah berpotensi menjadi hub industri kreatif negara kerana mempunyai banyak lokasi menarik selain kaya dengan adat resam dan budaya serta keindahan alam semula jadi yang sesuai diketengahkan dan menerusi filem dokumentari. Pengarah filem pendek bebas Yusuf Sajirin berkata potensi sedia ada itu jika dieksploitasi secara bijak bukan sahaja mendorong pengkarya menghasilkan filem dan dokumentari yang menarik tetapi juga membantu mempromosikan Sabah kepada masyarakat luar. Di Sabah ni memang banyak tempat lagi kita boleh eksploitasi. Kita kaya dengan budaya, alam semula jadi, adat resam banyak sebenarnya dan kita perlu berani dan mencari apa sebenarnya
yang perlu kita angkat lagi. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu program Kami Baini di studio TV RTM Kota Kinabalu untuk menjadikan Sabah pusat penghasilan dan pengeluar filem pendek, drama maupun dokumentari. Sajirin berharap penggiat industri kreatif Sabah mengeksploitasi kelebihan negeri ini dalam menghasilkan filem yang menarik dan berkualiti. Mengulas filem Kereta Api Kepangi, beliau berkata ia berkisar tentang kehidupan seharian penduduk termasuk menyampaikan mesej tentang pentingnya troli pada landasan kereta api apabila berlaku sesuatu kecemasan di Kampung Pangi yang belum mempunyai kemudahan jalan raya. Baik, paparan tadi Sabah pagi ini kembali bersama Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan Kamal.